أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita bertemu lagi dalam sambungan siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib bagi pembaca Al-Quran. Sebelum kita menyambung sesi perbincangan kita pada kali ini, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan sidang penonton supaya jom kita menekan butang subscribe dan juga loceng di sebelahnya itu. Subscribe YouTube channel TV MAMBS dan boleh menekan butang loceng di sebelahnya untuk kita mendapat notifikasi terbaru, video-video terbaru daripada kami. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Masjid mambs.kt dan juga boleh like Facebook page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah. InsyaAllah semua perkongsian, pengisian yang bermanfaat kami sediakan kepada tuan-tuan sedang penonton sekalian, terutamanya berkaitan dengan perbicaraan kitab yang akan kita sambung perbincangannya pada kali ini, iaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hadirin mukminin sekalian, pada hari ini kita akan menyambung pada bahagian yang ketiga, iaitu pada tajuk membaca Al-Quran dalam perhimpunan, yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kita menyambung kembali perbincangan berkaitan dengan adakah dibolehkan membaca Al-Quran dalam perhimpunan dan sebagainya. Dan pada kali ini kita melihat pula apakah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Adakah terdapatnya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama berkaitan keharusan membaca Al-Quran dalam perhimpunan? Di sana Al-Imam An-Nawawi menukilkan terdapatnya pandangan dalam kalangan ulama berkaitan dengan ketidakharusan melakukan membaca Al-Quran dalam perhimpunan secara beramai-ramai. Kata Al-Imam An-Nawawi daripada Hasan bin Athiyah dan Al-Auza'i bahawa kedua-duanya telah berkata, orang pertama yang memulakan tadarus Al-Quran berjemaah di Masjid Damsyik yakni Syria ialah Hisham bin Ismail ketika dia mula datang ke Damsyik untuk menemui Abdul Malik. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud daripada Ad-Dahhak bin Abdul Rahman bin Arzab bahawa dia telah mengingkari perlakuan itu, perlakuan membaca Al-Quran secara berjemaah. Katanya, saya belum pernah menyaksikan atau mendengar perkara yang seumpama itu, dan saya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini bahawa daripada Ad-Dahhak bin Abdul Rahman bin Arzab, bahawa dia ini mengatakan dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak pernah melihat amalan ataupun perlakuan seperti mana yang kita bahaskan, pembacaan Al-Quran secara beramai-ramai. Namun di sana adanya pandangan daripada Imam Malik yang membenarkan perlakuan ini. Kita faham bahawa Imam Malik merupakan imam mujtahid yang besar di zaman beliau, dan Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah berguru dengan Imam Malik. Kata daripada satu riwayat daripada Wahab, katanya, aku pernah mengatakan kepada Imam Malik, tidakkah engkau melihat orang-orang itu berkumpul lalu mereka membaca semua sekali suatu surah sehingga mereka mengkhatamkannya? Dia Wahab lalu mengingkari perbuatan itu dan mencelanya. Maka Imam Malik menjawab, bukan begitu yang dilakukan oleh orang itu. Mereka hanya seorang membaca kepada yang ramai supaya dapat disemak pembacaannya. Sebenarnya keingkaran sesetengah ulama ataupun pandangan sesetengah ulama yang menolak akan amalan ini kerana hujah mereka ia bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh
para salaf dan juga para khalaf, dan menyalahi apa yang ditunjuk oleh dalil mengenainya. Namun begitu, di sana masih lagi terdapat banyak dalil yang boleh menyokong perlakuan membaca Al-Quran secara berjamaah. Dan ia termasuk juga dalam erti kata kita menunjukkan contoh tauladan sesuatu yang baik kepada orang lain. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Apatah lagi apabila kebaikan yang dilakukan itu adalah bacaan Al-Quran. Sudah semestinya apabila dibacakan Al-Quran dalam satu perhimpunan, dalam satu majlis, orang yang membacanya itu mestilah yang terdiri dalam kalangan mereka yang paling baik bacaan dalam kalangan yang ramai. Maka sudah semestinya bacaan yang baik itu boleh mendorong orang lain yang mendengar bacaan tersebut untuk sekurang-kurangnya meniru bacaan sepertinya, atau berusaha untuk mahir Al-Quran seperti mana yang dibacakan oleh si pembaca yang membacakan Al-Quran dalam satu majlis. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humarin ni'am. Maksudnya, Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki dengan asbab engkau, itu lebih baik pahalanya berbanding dengan sekumpulan unta yang cantik dan mahal harganya. Unta yang dimaksudkan ini dalam hadis disebut min humrin na'am, ataupun yang dikatakan unta-unta merah. Kita faham unta-unta merah ini di zaman baginda ataupun di zaman dahulu, ia merupakan satu lambang status bahawa orang yang mendapat kelebihan yang sangat besar, mendapat satu kenderaan yang sangat mahal, yang sangat cantik. Maka kata Nabi SAW, kalau disebabkan kita, seseorang lelaki ataupun seseorang itu mendapat hidayah petunjuk untuk dia melakukan satu perkara yang baik, disebabkan perlakuan baik yang kita tunjukkan, maka kata Nabi itu lebih baik daripada seseorang yang ada unta merah. Unta merah ni kita faham satu perlambangan orang yang mempunyai kedudukan status yang tinggi dengan kenderaan yang cantik dan sebagainya. Maka itu adalah lebih baik daripada seorang lelaki yang mendapat petunjuk daripada perlakuan baik yang kita lakukan, contoh tauladan baik yang kita lakukan, itu lebih baik daripada seseorang yang mempunyai unta merah ataupun unta yang cantik lagi mahal harganya. Ini merupakan tanda bahawa setiap perlakuan yang kita lakukan, yang kita contohkan dalam majlis pembacaan Al-Quran itu boleh mendorong orang lain untuk menjadi seperti kita. Apatah lagi dalam hadis Nabi SAW yang lain, la hasada illa fi ithnatain, tidak dibenarkan hasad melainkan pada dua perkara. Salah satunya dari sudut seseorang itu melihat seseorang yang mahir membaca Al-Quran dan dia ingin menjadi seperti orang yang mahir membaca Al-Quran tersebut, maka itu sahaja dibenarkan. Iri hati yang dibenarkan iaitu iri hati yang tidak menginginkan nikmat yang didapati oleh orang tersebut hilang, tetapi termotivasi melihat dia pandai membaca Al-Quran, maka kita pun termotivasi untuk menjadi sepertinya ataupun belajar ke arahnya. Dan apatah lagi Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Makna ini, ayat ini Al-Imam An-Nawawi datangkan sebagai hujjah, dalil
tentang keharusan kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang untuk dicontohi oleh orang lain. Dan dalam konteks ini, pembacaan Al-Quran dalam satu majlis. Dan juga sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna bi sunnatan hasanatan falahu ajru amthaliha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjukkan kepada satu perbuatan yang baik, maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang melakukan contoh itu tadi, tanpa mengurangkan pahala si pelaku itu. Inilah kehebatan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi juga dalil keharusan untuk kita melakukan sesuatu perkara yang baik supaya dicontohi oleh orang ramai. Dalam hal ini, dalam erti kata pembacaan Al-Quran. Saya kira cukup dulu sekadar ini akan perbicaraan kita pada kali ini. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang akan kita bicarakan apakah hukum ataupun adakah dibolehkan kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Kita mengeraskan ataupun kita meninggikan suara, kita membaca Al-Quran dengan nada suara yang keras. Adakah ia dibenarkan di sisi syarak? Akan kita kupas dan kita bicarakan pada sesi pertemuan akan datang. Sehingga itu, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.